Adakah anda cuba membina tabiat tetapi gagal berpegang dengannya? Tak kira adakah tabiat pergi gym, turun berat badan, bina otot atau mulakan bisnes online anda. Jika anda ingin membuat perbezaan dalam hidup anda dengan membina tabiat yang betul dan juga positif, video ini adalah untuk anda. Buku hari ini yang saya nak kongsi kepada anda adalah Atomic Habits oleh James Clear. Buku ini terjual lebih daripada 3 juta salinan di seluruh dunia. Memang gempak gila. Saya akan buat satu ringkasan tentang Atomic Habits, buku yang powerful ini. Jom kita tengok chapter pertama buku ini. Why Small Habits Can Make a Big Difference. Ramai yang tertumpu pada perkara yang salah. Mereka menumpukan pada maklumat akhir berbanding perjalanan yang diperlukan untuk sampai ke maklumat mereka dan percaya keputusan besar akan membawa mereka ke destinasi terakhir mereka. Malah, 1% peningkatan setiap hari bermakna anda akan menjadi 37 kali lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi jika anda menolak 1% sehari, anda akan menurun hampir kepada sifar. Dalam kata lain, tabiat kecil yang penting dan yang membuat perbezaan terbesar. Sebagai contoh, makan sekeping pizza pastinya tidak akan menjadikan anda tidak sihat ataupun gemuk. Namun, jika anda makan sekeping pizza setiap malam untuk dinner, maka anda mungkin akan melihat perubahan berat dalam tempoh setahun. Begitu juga dengan kelas yoga. So, jika anda mengambil kelas yoga selama 30 minit satu hari, tidak akan menjadi anda lebih sihat ataupun kuruskan badan. Sebaliknya, tabiat kecil dari masa ke semasa yang mengambungkan hasil yang besar. Chapter kedua, How Habits Are Formed. Fikirkan tentang apa yang anda lakukan apabila anda mula-mula masuk ke dalam kereta anda. Anda mungkin meletakkan kunci di dalam penyalaan, memakai tali pinggan, periksa cermin belakang anda dan kemudian menuju ke arah yang anda nak pergi. Anda tidak memikirkan proses itu kan? Anda lakukan sahaja. Ia adalah tabiat yang anda dah ulang berkali-kali sehingga ia menjadi naluri dan berlaku secara automatik. Jadi, bagaimana tabiat terbentuk? Tabiat bermula dengan cue atau pencetus untuk bertindak. Contohnya, memberus gigi pada waktu pagi. Petunjuk anda mungkin makan sarapan pagi atau minum kopi. Mencetuskan keinginan untuk berasa segar dan juga bersih. So, tanggapan anda ialah menuju ke sinki bilik mandi dan menyediakan berus gigi anda. Ganjaran yang anda dapat adalah anda akan dapat mulut yang segar dan membuatkan anda bersedia untuk menjalani harian anda. Chapter yang ketiga, Make It Obvious. Apabila bercakap tentang isyarat seperti telefon, kita berdengung atau minum kopi, kita digeser untuk menyemak mesej atau memberus gigi. Tetapi, setelah anda memahami cara tindakan, kita boleh dipengaruhi oleh rangsangan tertentu. Anda boleh belajar cara memanipulasi isyarat anda untuk melaksanakan tabiat yang lebih baik. Katakan, anda ingin mencipta tabiat berlatih gitar. Kemungkinan besar anda tidak akan dapat berlatih gitar jika anda menyimpan gitar anda di dalam kotak ataupun di dalam almari anda. Sebaliknya, anda harus meletakkan gitar anda di tempat yang mudah dilihat seperti di tengah-tengah bilik. Jika anda ingin makan lebih sihat, letakkanlah snack di kaunter di depan mata dan bukannya bersembunyi di sesuatu tempat di dalam pantry ataupun di dalam almari. So, anda nak ingin bersenam lebih? All you have to do is just letakkan pakaian senaman dan kasut anda pada malam sebelumnya supaya apabila anda bangun, anda boleh melihatnya. So, mencipta isyarat visual boleh membawa perhatian kepada tabiat yang anda inginkan. Chapter keempat, Make It Attractive. Semakin menarik sesuatu, semakin besar kemungkinan kita akan mengamalkannya sebagai tabiat. Anda lihat,
Apabila kita melakukan sesuatu yang menggembirakan seperti makan makanan snack, tengok Netflix, otak kita akan mengeluarkan hormon yang dipanggil dopamin yang membuatkan kita berasa baik, gembira. Tetapi kita tidak perlu melakukan aktiviti itu, otak kita juga akan mengeluarkan dopamin apabila kita menjangkakan aktiviti yang menggembirakan itu juga. Kita cuma hanya download movie kegemaran kita untuk ditonton semasa di atas treadmill atau memberi ganjaran kepada diri sendiri dengan Netflix selama setengah jam selepas mencapai beberapa maklumat kerja ialah kedua-dua cara untuk menjadikan tabiat kita lebih menarik. Chapter 5, Make it easy. Kebanyakan kita terlalu fokus untuk memikirkan pendekatan terbaik supaya mereka tidak perlu ambil apa-apa tindakan yang susah. Mereka mungkin menyelidik, merancang dan menyusun strategi, tetapi banyak kali mereka ni tidak take actions dan mengikut tabiat yang ingin mereka cipta. Oleh itu, kunci untuk menguasai mana-mana tabiat adalah berhenti bimbang tentang tempoh masa yang diperlukan untuk membentuk tabiat baru. Sebaliknya, permudahkan dan lakukannya dengan simple dan juga mudah. Sebagai seorang manusia, ramai di antara kita terdorong untuk melakukan perkara yang mudah. Lebih banyak tenaga yang diperlukan oleh tabiat, semakin kecil kemungkinan kita mengulangannya. Sudah tentu menjadikan tabiat keras menjadi mudah mungkin kelihatan mustahil, tetapi terdapat banyak petua dan petua untuk menjadikan tabiat yang paling sukar itu mudah. Satu lagi cara untuk membuat pembentukan tabiat mudah adalah melalui peraturan 2 minit ini. So, asas peraturan adalah bermula dari kecil dan jadikan tabiat itu mudah untuk dimulakan. Sebagai contoh, daripada memberitahu diri anda bahawa anda perlu belajar untuk kelas, anda boleh mulakan dengan asas dan memberitahu diri anda untuk membuka buku saya. Atau mungkin anda ingin membiasakan diri melakukan yoga selepas bekerja. Daripada berkata, saya perlu melakukan yoga selama 30 minit. Beritahu diri sendiri, keluarkan tikar yoga saya. Dengan memecahkan tabiat itu kepada langkah-langkah mudah, anda menjadikan tabiat itu lebih mudah dibentuk, yang bermaksud anda akan lebih berkemungkinan besar untuk membentuk tabiat itu untuk jangka masa panjang. Chapter 6, Make it satisfying. Langkah terakhir untuk membuat tabiat jangka panjang adalah menjadikannya memuaskan. Syarikat yang berjaya memahami konsep ini dan menggunakannya untuk kelebihan mereka. Sebagai contoh, pengeluar ubat gigi melihat kejayaan besar apabila mereka menambah pudina pada produk mereka. So, pudina membolehkan orang ramai menikmati tindakan memberus gigi mereka kerana ia membawa kepada perasaan yang memuaskan dan segar. Jika sesuatu pengalaman tidak memuaskan, ia mungkin tidak akan berulang lagi. Chapter 7, The Importance of Habit Tracking. Teknik yang paling mudah ialah melakukan kalender untuk memotong apabila anda melengkapkan tabiat harian yang anda inginkan. Apabila anda menjejaki tabiat anda melalui kalender atau diary, anda akan mendapati bahawa anda lebih cenderung untuk mematuhi tabiat tersebut. Penjejakan bukan sahaja jelas dan mencipta ukuran visual kemajuan anda, tetapi ia juga merupakan tabiat yang menarik dan memuaskan. Penyelidikan juga telah menunjukkan bahawa kebanyakan orang yang menjejaki kemajuan mereka pada maklumat seperti penurunan berat badan, menurunkan tekanan darah dan berhenti merokok lebih berkemungkinan bertambah baik berbanding mereka yang tidak. So, chapter 8, Final Summary. Walaupun orang ramai percaya bahawa membuat perubahan besar adalah kunci kejayaan, perkara kecil yang kita lakukan setiap hari yang mempunyai kesan terbesar dalam kehidupan kita. Tabiat harian kecil kita akan mempengaruhi orang yang kita jadikan pada masa hadapan. Jadi, adalah penting untuk kita mengamalkan tabiat sihat, positif untuk memastikan kita hidup panjang dan juga berjaya.